أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada tabi'in dan seterusnya, kepada mereka yang istiqamah mengikut jejak langkahnya sampai bila-bila. Yang dihormati pengerusi Masjid Saidina Osman bin Affan, Felda Gunung Besar 3, iaitu Al-Fadil Encik Idris bin Abdullah. Seterusnya ahli tuan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para alim ulama dan seterusnya sidang hadirin dirahmati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita dipertemukan pada malam ini dalam sesi kuliah yang pertama pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi ilmu dan kita dapat manfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Sidang hadirin dirahmati sekalian, kita niatkan iktikaf di dalam masjid ini dan seterusnya kita adakan majlis ilmu, yakni ilmu fardu ain, antaranya subjek akidah. Mudah-mudahan kita dapat mendalami ilmu dan seterusnya kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Sidang hadirin dirahmati sekalian, sebagai pengenalan diri saya Ustaz Khairul Akmal bin Abdul Fattah. Ustaz Khairul Akmal bin Abdul Fattah. Kita memang orang sini sebenarnya. Kita asal daripada Felda Gunung Besar 4. Saya anak Ustaz Fattah. Beliau telah pencen mengajar guru kafar. Dan alhamdulillah, dan sedikit pendidikan saya belajar menghabiskan ijazah sarjana muda fiqh dan usul di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya di Kuala Lumpur. Kemudian saya menyambung diploma pendidikan Islam di IPGM kampus Ipoh untuk melayakkan mengajar guru Jacob, Jawi, Quran, Fardu Ain dan bahasa Arab, mengajar sekolah rendah di bawah KPM. Dan sekarang ini dia hanya ada modul sahaja.
Dia modul dan diserapkan menjadi guru agama sekolah rendah. Baik, kemudian saya mendapat tauliah mengajar agama Islam negeri Perak di bawah Jabatan Mufti negeri Perak pada tahun 2012. Dan alhamdulillah, sedikit pengalaman yang saya ada, telah mengajar guru takmir sejak 15 tahun yang lalu. Sedikit saja pengalaman yang ada. Mudah-mudahan kita dapat kongsikan pada malam ini serba sedikit pengalaman dalam dunia dakwah, dalam dunia mengajar di surau dan di masjid. Dan saya banyak mengajar di 3 daerah, iaitu daerah Hilir Perak, sebab saya posting di sana di Teluk Intan. Kemudian saya bertukar ke saya juga mengajar di daerah Tapah, ini Batang Padang. Sekarang sampai sekarang setiap hari kuliah lebih kurang 20 kuliah. 10 hari je di rumah. Anak-anak pun dah meningkat besar. Sebab setiap hari menyampaikan kuliah. Dan daerah ketiga iaitu muallim, sebab Felda Gunung Mesok 4 dia di bawah muallim. Dan saya kenal juga sebenarnya pejabat agama muallim Slim River. Saya pernah praktikal masa tahun akhir, praktikal di pejabat agama Slim River. Semua bidang dah masuk, tuan-tuan. Maksudnya ada sedikit pengalaman dalam pengurusan pejabat agama. Dan saya juga mengambil SPI, Sijil Pembimbing Ibadah Haji, SPI 2019, baru sahaja. Dan untuk melayakkan seminggu kursusnya di USIM, University Science Islam Malaysia, untuk di bawah tabung haji, untuk melayakkan mengajar kursus haji. Ni tuan-tuan. Dan sebab apa tak boleh nak meneruskan, kerana syarat untuk mengajar kursus haji dia mesti pergi haji dulu. Maka saya tangguhkan dulu, dan kita bantu para asatizah yang mengajar kursus haji. Kita boleh bantu, dan nanti kalau dah pergi haji, nanti dah balik menunaikan haji, insya-Allah akan menyambung mengajar tentang kursus haji. Dan tuan-tuan, sekarang ni dah bermula kursus haji 13 siri. Kalau rasanya daerah sini di muallim Masjid Slim River, guru saya Al-Fadhil Ustaz Aswad Lodin, guru saya di Ma'had Al-Abbasiyah. Kemudian di Tapah, guru saya juga bersama-sama di pejabat agama Slim River, Al-Fadhil Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi di Masjid Tapah. Kemudian sahabat saya di Ustaz Khairul Basri di Masjidut Taqwa di Teluk Intan, juga menyampaikan kursus haji. Tuan-tuan boleh hadir, pilih mana-mana tempat yang tuan-tuan berminat untuk dapatkan kursus haji. Sebab apa? Kalau surat tawaran haji dikeluarkan, dia akan tanya dah hadir kursus ke belum. Kalau tak hadir kursus, dia tak akan bagi surat tawaran haji. Ini sidang hadirin rahmat sekalian. Maksudnya apa? Rukun Islam yang kelima, Allah tidak tanya dah tunai haji ke belum. Allah akan tanya apa usaha kita untuk tunaikan haji. Kalau kita kata giliran tak dapat lagi, tak apa tuan-tuan. Giliran tak dapat lagi, ilmu kita kena cari. Kita kena hadir, belajar dulu ilmu haji, dan dapat surat tawaran nanti, insya-Allah mudah untuk kita menunaikan haji. Sedikit pengalaman tuan-tuan. Kalau ibadah umrah, seorang mutawif dia akan bawa lebih kurang 40 jemaah. Untuk makluman tuan-tuan, haji, seorang mutawif haji dia akan bawa 300 jemaah di belakang. Macam mana tuan-tuan? Waktu musim haji tu, waktu nak berjalan nak pergi ke Arafah, baru nak tanya soalan dekat mutawif, macam mana keadaan.
Sebab tu kita kena bersedia daripada awal. Dan saya juga mutawif sebuah travel agency. Pengalaman saya alhamdulillah sudah 4 kali bawa jemaah tunaikan umrah. Banyak pengalaman tuan-tuan. Antaranya salah satunya sekali saya pergi, kali kedua saya bertugas sebulan di Mekah. Dan tuan-tuan, banyak seronok. Beza tuan-tuan kalau kita pergi umrah 12 hari dengan kita duduk sana sebulan. Banyak pengalaman tuan-tuan. Untuk makluman, masa saya pergi sebulan itu, jemaah hampir 4,000 jemaah. Setiap hari menguruskan jemaah umrah yang datang daftar masuk hotel, yang keluar hotel pun ada, yang balik dan sebagainya. Kita bawa ziarah, pergi ke tempat-tempat miqat dan sebagainya. Itu sedikit selingan. Sidang hadirin dirahmati sekalian. Dan insya-Allah pada malam ini sebagai mukadimah, saya nak bawa sebuah buku tuan-tuan, baru terbit, panas lagi daripada kilang, baru keluar. Apa dia? Asas-asas Fardu Ain, merangkumi ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. 3 ilmu ini ilmu Fardu Ain, wajib dipelajari oleh setiap individu muslim yang mukallaf. Yang mukallaf ni yang diberi tanggungjawab. Kemudian yang baligh, yang cukup umur. Yang cukup umur ni bukannya nak meninggal. Cukup umur ni yang baligh. Lelaki sekurang-kurangnya 15 tahun. Wanita seawal 9 tahun. Dalam mazhab Syafi'i. Dan pengarang kitab Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul, hebat tuan-tuan, ulama. Beliau bekas pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan sekarang ni beliau bertugas sebagai penasihat syariah Galeri Ilmu Media Group. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan cari nama dia tuan-tuan. Saya tengok banyak kitab yang beliau karang. Dan kebanyakan kitab yang beliau karang saya jadikan bahan untuk dikongsikan dalam kuliah di surau dan di masjid. Sidang hadirin dirahmati sekalian. Baik, yang pentingnya untuk makluman kita semua, setelah lebih 3 bulan dijual, agak-agak berapa tuan-tuan terjual? 100,000 naskah telah terjual. Untuk makluman tuan-tuan, saya dah ada bawa sikit dekat luar tu. Dia kalau order tak boleh banyak tuan-tuan, sikit saja boleh ambil. Seminggu kena order. Untuk cenderahati tuan-tuan, kongsikan. Dan apa yang pentingnya tuan-tuan, isi kandungan di dalamnya. Apa isi kandungannya? Buku ini menerangkan secara ringkas asas-asas Fardu Ain, iaitu perkara yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat-syarat taklif, yakni mukallaf. Ilmu tersebut antaranya yang pertama ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Di dalamnya dibicarakan tentang cara beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Maksudnya apa sidang hadirin dirahmati sekalian? Sekurang-kurangnya minimum bukan maksimum ya, ilmu fardu ain, minimum sekurang-kurangnya wajib menguasai ilmu tauhid, rukun iman, 6 perkara. Ini sidang hadirin dirahmati sekalian. Dia bukan macam matematik. 6 tolak 1 berapa? 5. Itu matematik. Rukun iman 6 tolak 1 batal iman, tak sah iman. Belum lagi yang lain. Sidang hadirin dirahmati sekalian. Maksudnya apa? Sekurang-kurangnya minimum ilmu fardu ain, tauhid, rukun iman, 6 perkara. Baik, kemudian ilmu yang kedua,
iaitu ilmu fiqh ataupun kita panggil fiqh. Dihuraikan tentang cara bersuci, bab taharah. Ini tuan-tuan, isu rasanya tak ada lama sangat, baru juga. Ada yang kata dia ada wudu, kemudian dia terpegang tai cicak, dia kata batal wudu. Betul ke tuan-tuan? Ilmu fardu ain ni, perkara yang membatalkan wudu. Ada tak pegang tai cicak batal wudu? Tak ada. Malu tuan-tuan. Ilmu fardu ain wajib semua tahu. Kalau kita ada wudu terpegang tai cicak, apa nak buat? Kita hanya basuh saja, wudu kita sah tak? Sah. Ini tuan-tuan, itu wajib bab taharah, bab wudu. Kemudian dibicarakan tentang bab solat, puasa, zakat dan haji. Maksudnya apa? Minimum ilmu fardu ain sekurang-kurangnya dalam fiqh, iaitu bab taharah, bersuci, dan rukun Islam, 5 perkara. Sama juga tuan-tuan, bukan macam matematik. 5 tolak 1 jadi 4. Itu matematik. Rukun Islam, kelima-lima rukun wajib dilaksanakan oleh setiap individu Muslim. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Haji dia ada syarat lagi, manistata'a, kemampuan. Kemampuan dari sudut giliran, kemampuan dari sudut keuangan, kemampuan dari sudut tenaga, kemampuan dari sudut perjalanan pergi dan balik, kemampuan dari sudut meninggalkan apa. Kemudian ilmu yang ketiga, iaitu ilmu tasawuf. Tasawuf ni kita kena betulkan tuan-tuan. Ada yang kata ilmu tasawuf ni, kalau belajar ilmu tasawuf dia boleh jalan atas air, pantas, laju. Betul ke tuan-tuan? Pernah praktik ke? Sebenarnya itu salah faham di kalangan yang belajar. Sebenarnya ilmu tasawuf ia membicarakan tentang cara menjaga 7 anggota zahir, mata, mulut, telinga, 7 anggota zahir, dan membersihkan hati daripada 10 sifat mazmumah, iaitu sifat yang tercela, dan menghiasi hati dengan 10 sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Sidang hadirin berahmati sekalian, maksudnya apa? Ringkasnya, ilmu tasawuf membicarakan tentang akhlak. Ilmu tasawuf membicarakan tentang membersihkan hati daripada sifat mazmumah dan menghiasi hati dengan sifat-sifat mahmudah. Sidang hadirin berahmati sekalian, maka insya-Allah tuan-tuan, saya rasa kita habis kitab panduan akidah ini, kita akan ulang balik tuan-tuan, kita akan bentang balik kitab ini, asas-asas fardu ain, akidah ataupun tauhid, fiqh dan tasawuf. Sebab apa tuan-tuan? Kalau asas ilmu fardu ain tak kukuh, kita tak boleh pergi jauh. Kita tak boleh mendalami lagi ilmu fardu ain yang lagi dalam, kerana asas kena kukuh. Sidang hadirin rahmati sekalian, insya-Allah. Dan untuk maklumat seterusnya, kita akan lihat kitab yang akan kita bentang pada malam ini, iaitu Panduan Akidah, yang dikarang oleh Dr. Muhammad Kamil Abdul Majid. Ini kitab asal tuan-tuan. Saya cuba tanya, cetakan dia dah susah nak dapat. Maka kita buat salinan untuk kita perbanyakkan. Beliau seorang almarhum, telah kembali ke rahmatullah tahun lepas, dan beliau antara pensyarah di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Maksudnya apa tuan-tuan? Pakar akidah, pensyarah pakar akidah. Dan beliau juga pernah dilantik menjadi panel kajian akidah di JAKIM.
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Sidang hadirin berahmati sekalian, dan saya melihat menariknya kitab ini tuan-tuan, ia membicarakan soal akidah yang berlaku di negara kita Malaysia berdasarkan kajian. Contoh tuan-tuan, selalu kita dengar kalau ada saja seseorang meninggal, kita bawa jenazah itu, kita hantar ke kuburan, kemudian kita tanam dia. Dan pernah dengar tak tuan, mesti ada yang kata nanti roh dia akan balik rumah waktu malam. Pernah dengar tak tuan-tuan? Saya daripada dulu lagi, daripada kecil lagi, maksudnya betul ke roh balik rumah? Kemudian digambarkan dalam televisyen, dalam filem, roh ni macam mana? Macam hantu, macam-macam jenis hantu. Jenuh tuan-tuan. Rupa-rupanya untuk kita tahu, roh dia termasuk di bawah perkara sam'iyat, perkara ghaib. Apa maksud perkara ghaib? Perkara yang tak boleh ditanggapi oleh panca indera manusia. Kita tak boleh tengok, tak boleh dengar, tak boleh lihat dan sebagainya. Dan diceritakan tentang roh hanya sedikit sahaja dalam Al-Quran. Sedikit saja diceritakan. Dan sikit lagi Nabi cerita. Antaranya apa? Bagaimana roh orang beriman? Kalau seseorang itu meninggal, roh orang beriman. Roh orang beriman dia akan diangkat ke langit. Kemudian dah ditanam, kemudian akan dimasukkan balik roh itu kepada orang beriman. Kemudian dia akan jawab soalan muka dan nakir. Soalan telah dibocorkan tuan-tuan. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka dan sebagainya. Persoalannya macam mana nak jawab soalan tuan-tuan? Soalan dah bocor, dekat dunia dah bagi tahu dah. Ingatkan mudah, alah nanti hafal. Alah ditanya apa bahasa Arab pendek je, ma rabbuka, Allahu rabbi. Oh mudah. Hafal tuan-tuan, hafal skrip. Masuk dalam kubur baru tahu. Malaikat muka dan nakir dia hanya akan boleh menjawab soalan itu berdasarkan amal soleh, amalan dia di dunia. Kalau dia kata Rasulullah itu kekasih dia, tengok dekat dunia apa dia buat. Adakah dia ikut sunnah Nabi SAW, dia ikut syariat yang dibawa oleh Nabi dan sebagainya. Maksudnya, ingatkan kena hafal skrip. Rupanya malaikat muka dan nakir melihat amalan yang dia buat di dunia. Amalan tu yang jawab dalam kubur. Sidang hadirin rahmati sekalian, itu contoh. Nanti dalam ini dia akan bahas lagi banyak khurafat, azimat, tangkal, macam-macam tuan-tuan. Sampaikan pengalaman saya waktu belajar di Universiti Melaya. Pesyarah tanya, kamu orang Perak kan? Kamu pergi tengok dekat Perak tu ada mandi safar. Jenuh tuan-tuan, saya balik kampung tanya orang sini semua, rupanya ada berlaku di satu tempat. Apa masalah tuan-tuan mandi safar ni? Mandi safar ni, kalau mandi biasa tu tak apa. Ini dia ada tujuan. Tanya, apa tujuan? Apa tujuan mandi safar? Mereka akan jawab, bulan safar je akan mandi. Masuk dalam sungai, mandi. Apa tujuannya? Supaya dibuang bala-bala bencana, dijauhkan. Itu satu dah tuan-tuan. Sebab mandi itu tak salah. Yang salahnya tujuan. Nak membersihkan daripada terkena bala, terkena sial dan sebagainya. Kemudian tanya lagi, sebab apa mandi? Orang lain mandi, kami pun takkan tengok je, kami pun mandi. Ni tuan-tuan, mandi tak salah kalau tujuan dia mandi sunat hari Jumaat. Tujuan baik, dapat pahala. Tapi kalau mandi tujuan yang bertentangan dengan syariat, kalau kita kata tolak bala ni kita minta pada Allah, berdoa, ya Allah, minta dijauhkan bala.
Mudah-mudahan dimakbulkan doa. Itu antaranya. Ni tuan-tuan, pengalaman. Tengok-tengok memang kejadian berlaku di Perak. Maka kita jadikan sempadan perkara tersebut. Baik, kemudian kita lihat apa di dalam, tuan-tuan. Nanti tak habis. Baik, saya dah buat ringkasan ilmu fardu ain. Kalau orang tanya ilmu fardu ain ni apa? Tadi kita dah bincang 3 subjek. Subjek tauhid, fiqh, tasawuf. 3 ni, ini asas. Ni tuan-tuan, ada yang tanya, tuan-tuan, ustaz, kami dah belajar dah ilmu fardu ain dulu sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah kafar. Takkan sekarang pun nak belajar lagi? Sidang hadirin dirahmati sekalian, apa nak jawab? Mudah saja, tuan-tuan. Dia ilmu ni dia ada silibus. Kalau kita sekolah rendah, dia ada silibus fardu ain sekolah rendah. Kalau kita sekolah menengah, dia ada silibus fardu ain sekolah menengah. Kalau kita surau dan masjid, kita hadir surau dan masjid nak dengar kuliah, dia ada silibus fardu ain surau dan masjid. Ni tuan-tuan, bahagian takmir dia ada keluarkan silibus, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok, nanti saya bawa satu modul tu tebal ni. Satu modul. Dia ada berapa? 12 modul rasanya. Jenuh tuan-tuan nak bawa satu kitab tu aja. Kita tak bawa lah. Sebab kita dah tengok dah silibus tu. Dan itu antaranya. Dan kita tengok cara ringkasnya disiplin ilmu. Kita kena susun, tuan-tuan. Mana satu ilmu fardu ain, mana satu ilmu fardu kifayah. Dia terbagi pada 2, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain dia ada 6 subjek. Subjek yang pertama akidah ataupun tauhid, ataupun nama dia ilmu kalam. Kemudian yang kedua fiqh ibadah. Fiqh ibadah. Kemudian yang ketiga fiqh munakahat, sistem perkahwinan. Ni tuan-tuan, anak muda semangat hadir kursus kahwin. Apa tujuannya? Nak dapatkan sijil supaya senang nak akad nikah dengan tok kadi. Dia tak tahu fiqh munakahat, ilmu fardu ain, sistem perkahwinan. Dia terbahagi pada 2, tuan-tuan. Kami di universiti dia ada 2 fiqh usrah, nama dia. Fiqh usrah 1, fiqh usrah 2. Fiqh munakahat ini, yang pertama sistem perkahwinan, kahwin. Belajar tentang kahwin, akad nikah, mahar. Kemudian tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami isteri, tanggungjawab ibu bapa nak kepada anak. Kemudian yang kedua fiqh usrah 2. Fiqh usrah 2 membincangkan sistem perceraian. Perceraian, macam mana nak bercerai, kaedah fasakh, kaedah talak. Talak 3 dia jadi berapa? Lafaz sarih, lafaz yang jelas ataupun lafaz yang tak jelas. Macam mana kalau orang yang pakai bahasa isyarat, macam mana nak buat? Kalau ikut isu yang baru ni, tuan-tuan, aku terima nikahnya. Aku terima ayat dia. Aku terima. Macam mana, tuan-tuan? Jenuh tengok perbahasan ulama. Sebenarnya kena letak aku terima nikahnya. Jangan aku terima apa? Tak ada. Maksudnya jangan kita terkeliru dengan seluruh Malaysia, seluruh pejabat agama Malaysia ataupun setiap negeri dia ada enactment sistem perkahwinan. Dia ada dia ada tag akad nikah tu. Dia kena lafaz aku terima nikahnya. Nama sekian-sekian dengan mas kahwin. Kemudian baru sah tak sah. Dia bukan kira sah tak sah. Jadi lafaz dia tu, itu antaranya, tuan-tuan. Kalau kita tak mendalami, kita tak belajar, kita kata sah je, alat pendek ringkas. Aku terima. Terima apa? Itu persoalannya, tuan-tuan. Dia jadi isu dalam negara. Dan kita tengok rupanya enactment negeri-negeri semuanya kena sebut nikah. Kita tutup isu tu, tuan-tuan.
Dia berlaku baru kita tahu. Kalau tak berlaku, kita buat tak tahu je. Sebenarnya fiqh munakahat dia ilmu fardu ain, wajib dipelajari, wajib diketahui oleh setiap individu muslim. Bukan orang kahwin saja yang kena belajar. Bukan sebelum kahwin saja baru nak ambil kursus nikah, kursus sijil kahwin. Itu pun kursus sehari. Mana cukup tuan-tuan. Fiqh munakahat, kami yang belajar fiqh munakahat dia ada dua, fiqh usrah satu, fiqh usrah dua. Mula-mula belajar sistem perkahwinan, kemudian belajar sistem perceraian. Dah kahwin, lepas tu tak belajar macam mana nak bercerai. Jenuh. Nak pergi mana? Nak pergi pejabat agama. Tanya pejabat agama, bukan pejabat agama, mahkamah syariah. Pejabat agama ni dia filekan tu je dia file, kemudian dia bagi nasihat. Dia bagi nasihat. Nasihat tak ada dengar, tak apa. Bawa file tu pergi mahkamah syariah. Di mahkamah syariah bentang. Hakim pun dengar apa cerita suami isteri. Last sekali hakim dia akan buat keputusan. Itu tuan-tuan. Dia di bawah ilmu fardu ain. Maksudnya semua tahu. Kalau tanya perceraian tu macam mana nak bercerai, mesti tahu sebab ilmu fardu ain. Sama-sama sidang hadirin rahmati sekalian, kita dalami ilmu tersebut. Baik, kemudian fiqh muamalat. Muamalat ni sistem kehidupan seharian kita. Contoh sistem jual beli, akad jual beli tuan-tuan. Akad jual beli, sistem ekonomi, perbankan. Kita kena tahu tuan-tuan. Perbankan konvensional ke riba, kena tahu. Dia di bawah ilmu fardu ain. Jangan kita kata dekat tempat kita ni ada tak ada bank, tak payah belajar. Tak tuan-tuan, negara kita ada bank, negara ada. Kemudian sistem ekonomi Islam ada, ekonomi konvensional. Perbankan Islam ada, perbankan konvensional. Pinjaman yang konvensional, pinjaman Islamik. Maka itu semua kena belajar. Dia di bawah fiqh muamalat. Kemudian yang kelima, fiqh jinayah. Ni tuan-tuan, fiqh jinayah. Sekarang ni ada isu tuan-tuan, fiqh jinayah. Apa dia? Enakmen jenayah syariah negeri Kelantan 20 hari bulan. Bila esok kan? Esok akan hakim akan buat keputusan. Apa dia? Ada yang mencabar enakmen jenayah syariah negeri Kelantan. Rupa-rupanya bukannya bab hudud, bab qisas, bab ta'zir. Bab ta'zir dia di bawah pemerintah. Pemerintah kalau negeri, maksudnya pemerintah. Pemerintah yang keluarkan hukuman. Contoh tuan-tuan kalau ada yang tak menutup aurat di khalayak ramai, maka kerajaan negeri, katalah mahkamah syariah, dia ada denda contoh, iaitu yang dipertikaikan. Ni tuan-tuan, maksudnya kalau mereka berjaya mempertikaikan jenayah enakmen jenayah syariah negeri Kelantan, akan datang mereka akan pertikaikan enakmen jenayah syariah seluruh Malaysia, 14 buah negeri. Ni tuan-tuan, isu dia bukan kecil. Kita kata itu negeri Kelantan, kita Perak. Tak tuan-tuan, dia akan besar lagi. Dan cuba kita lihat tuan-tuan, fiqh jinayah dia di bawah ilmu fardu ain. Cuba tengok tempat kita tuan-tuan, ada tak kuliah pengajian fiqh jinayah? Ni tuan-tuan, alhamdulillah, guru saya pensyarah Mata Ipoh Al-Fadhil Dato' As'ad Awang, beliau Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak. Beliau ada mengajar fiqh jinayah di masjid di Ipoh. Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang beliau dah bersara dah pencen, pensyarah dah pencen, dan beliau Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, dan beliau ada mengajar fiqh jinayah. Saya lihat tuan-tuan,
Sebab apa? Dia ilmu fardu ain. Wajib semua tahu. Kami yang belajar di universiti, dia ada pengajian hudud. Pengajian hudud, kemudian dia ada fiqh jinayah. Fiqh jinayah, hudud, qisas, ta'zir. Pengajian hudud dia lebih kepada peraturan. Apa peraturan maksudnya, macam mana nak jatuhkan hukuman. Kalau ada tak cukup saksi. Contoh, tak cukup saksi 3 orang, contoh 4 orang, contoh, maka tak akan jatuh hukuman. Kemudian contoh yang lain, kes sebatan. Cuba bandingkan sebatan bawah syariah, mahkamah syariah, dengan sebatan mahkamah sivil. Mana yang teruk, tuan-tuan? Mahkamah syariah kalau nak sebat, dia mesti guna rotan yang kecil. Kemudian kalau dia angkat tangan tu, orang yang nak rotan tu, dia angkat tangan seolah-olah dia letak buku bawah ni, bawah ketiak dia angkat, tak jatuh buku tu, dia sebat. Katalah 6 kali sebatan. Kuat tak, tuan-tuan? Tak kuat. Itu sebatan mahkamah syariah. Kalau mahkamah sivil, tengok tuan-tuan, sekali sebat tu, rotan dia punya besar, rotan dia hayun. Hayun, siap-siap. Sekali kena, ambulans dah tunggu siap dah di sebelah untuk bawa ke hospital. Ni tuan-tuan, maksudnya apa? Hikmah dari sudut pelaksanaan hukuman syariah pun kita nampak hikmahnya. Sidang hadirin rahmati sekalian. Baik. Seterusnya disiplin. Seterusnya tasawuf. Yang keenam tasawuf, iaitu tentang akhlak. Sidang hadirin rahmati sekalian. Baik. Yang asas tadi ketiga-tiga ilmu, tauhid, fiqh dan tasawuf, kita kena bawa setiap hari dalam kehidupan. Contoh, tuan-tuan, ilmu akidah macam mana? Akidah, kalau kita nak solat, akidah kita mesti sahih. Kita belajar dalam akidah, tauhid kita mesti sahih. Barulah kita boleh, contohnya kita nak solat. Kita nak solat, mesti kita belajar ilmu fiqh solat. Fiqh solat kena belajar, bukan main tiru, tuan-tuan. Selalu saya buat cerita. Ada satu kisah, tuan-tuan, cerita lawak lah. Dia datang masjid, dia tak pernah datang masjid. Dia pun tengok masjid. Kemudian dia tanya orang, macam mana nak ambil wudu? Dia tak biasa. Apa kawan ni jawab, tuan-tuan? Kawan ni pun kena kawan juga. Kamu ambil je wudu. Tengok orang ambil wudu, pergi je ambil. Dia pun ikut. Ada seorang ambil wudu, dia ikut sebelah. Dia pun ambil wudu. Basuh tangan dia, basuh muka. Kemudian selesai wudu. Kemudian dia tanya pula kawan dia, macam mana nak solat? Alah, ikut je imam tu. Apa imam tu buat, ikut. Dia pegang kata-kata tu, tuan-tuan. Apa jadi? Imam pun angkat takbir, Allahu Akbar, dia pun ikut sampai habis. Ikut. Tiba-tiba di pertengahan solat, imam batal wudu, tuan-tuan. Imam pun keluar daripada imam, nak pergi belakang, nak ambil wudu balik. Imam pun buat syarat dekat makmum, dia pegang hidung ke, dia kata batal wudu. Maka makmum pun ganti tempat imam. Jadi imam pergi ambil wudu. Lelaki ni dia tengok, imam tu pergi belakang, kena ikut ni. Dia pun ikut, tuan-tuan. Ikut. Imam tu tengok, kamu ni kenapa? Tadi kawan saya kata nak solat ikut imam, apa imam buat? Ni tuan-tuan, maksudnya apa? Dia ikut-ikutan. Dia tak tahu pun macam mana nak solat, macam mana nak ambil wudu. Maka kita kena belajar. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Nabi solat. Kita tak nampak Nabi solat, tuan-tuan. Nabi dah wafat. Nabi SAW meninggalkan kepada kita hadis tentang sifat solat Nabi SAW. Solat bermula daripada takbiratul ihram sehingga salam. Itu solat. Dan kena belajar. Kemudian sahabat Nabi, dan sehinggalah sampai pada ulama.
ulama-ulama mazhab. Kita belajar bagaimana mereka menceritakan sifat solat Nabi. Sahabat ada cerita macam mana Nabi solat di zaman mereka, dan sampai kepada kita. Kita belajar, belajar dengan guru, kita belajar tentang solat, maka kita tunaikan solat sebagaimana yang dilakukan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil sikit masa lagi untuk kita tamatkan. Baik, antaranya kita berpegang dalam kita solat sebagai contoh, kita berwuduk dengan mazhab Syafi'i. Kita solat mazhab Syafi'i. Kenapa tuan-tuan? Kita jadikan para ulama ni sebagai jambatan untuk kita memahami Al-Quran dan hadis. Kalau kita nak bandingkan para ulama, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, seorang ulama yang hebat. Dia pakar dalam semua bidang ilmu. Nak belajar, nak tahu Al-Quran dan hadis, dia kena ada bahasa Arab, dia kena ada ilmu balaghah, kena ada ilmu mantiq, kena ada ilmu usul fiqh, kena ada ilmu pelbagai ilmu alat untuk memahami tentang Al-Quran dan hadis. Kita tak boleh ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ulum hadis, ulum tafsir, kena tahu. Maka kita jadikan ulama Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, keilmuan yang dia ada, kita belajar dengan mazhab, kita sandarkan ilmunya. Mudah-mudahan kita solat sebagaimana solat, sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu kisah tuan-tuan. Sebab apa hebatnya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i? Apa hebat tuan-tuan mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i pernah berguru dengan Imam Malik. Sebelum dia pergi jumpa Imam Malik, dia hafal kitab Al-Muwatta, kitab yang ada ribuan hadis. Dia hafal tuan-tuan sebelum dia jumpa guru dia Imam Malik. Kemudian dengan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i pernah berguru dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, itu anak murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maksudnya apa? Hebat. Imam Asy-Syafi'i, dia ada kaitan dengan 4 mazhab yang lain, dan sudah tentulah dia pakar. Ketika Imam Malik hidup tuan-tuan, dia belajar dengan guru dia, dia hormat guru dia, dia ikut pandangan Imam Malik. Ketika mana Imam Malik meninggal dunia, dia mengeluarkan kitab. Apa perbezaan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki? Ni tuan-tuan, alim, dia hormat guru dia waktu guru dia hidup. Guru dia meninggal, baru dia keluarkan pendapat mazhab Syafi'i. Dan hebatnya Imam Asy-Syafi'i, di zamannya ada ulama yang setaraf dengan Imam Asy-Syafi'i, memuji Imam Asy-Syafi'i. Ni tuan-tuan, maksudnya apa? Ulama yang puji Imam Asy-Syafi'i itu setaraf, taraf dia sama, mujtahid mutlak. Contoh, apa pujiannya tuan-tuan? Ketika mana aku solat di belakang Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, seolah-olah aku solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan, hebat Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya apa? Dah betul dah kita solat berdasarkan mazhab Syafi'i. Cumanya kita kena semak balik solat kita daripada takbiratul ihram sampai salam, adakah sama dengan mazhab Syafi'i tuan-tuan? Saya pernah hadir kursus sehari tuan-tuan, formula solat sempurna mazhab Syafi'i. Sehari tuan-tuan, kursus seminar, berapa kertas saya tak ingat, pembentangan sehari di universiti. Dan tuan-tuan boleh dapatkan juga ada buku formula solat sempurna. Kita semak balik solat kita. Contoh tuan-tuan, bila kita angkat jari waktu tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, angkat jari.
Di situ kita tahu kita ni mazhab apa, tuan-tuan. Yang angkat jari at-tahiyyah, dia angkat jari. Itu mazhab ahli hadis. Ahli hadis ni dia tak ada masa nak angkat jari tu. Dia angkat daripada awal sampai habis tahiyat. Ni tuan-tuan. Cek balik. Kemudian yang kedua, angkat jari waktu asyhadu. Angkat jari. Ada tak tuan-tuan? Asyhadu angkat jari. Ada. Itu mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbali. Asyhadu, dia angkat jari. Mana mazhab Syafi'i? Asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari. Itu mazhab Syafi'i. Ni tuan-tuan. Itu sikit, benda kecil. Kita rasa benda tu kecil, tetapi dia melihat pada amalan kita. Kalau kita angkat jari itu daripada awal sampai habis, orang tahulah ini ahli hadis, pandangan ahli hadis. Imam Asy-Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah, baru angkat jari. Itu antara. Kemudian kalau kita tengok lagi, waktu kita solat, kita kena tengok tempat sujud. Waktu kita tahiyat, kita kena tengok jari kita, tetap jari telunjuk. Seolah-olah kita mengikhlaskan diri. Ikhlaskan diri kepada Allah yang Esa. Kita tengok jari, sunat. Sunat tengok jari telunjuk waktu tahiyat. Ini tahu sikit dalam mazhab Syafi'i. Banyak lagi. Tengok angkat takbir, bawah telinga ke, itu angkat takbir, buka ketiak ke. Itu ada, semua ada tuan-tuan. Kemudian kaki yang rapat, dia ada mazhab. Kaki yang jarak sejengkal mazhab Syafi'i, sejengkal. Kaki kanan kiri sejengkal jarak. Yang tak ada, ikutlah nak besar ke nak kecil. Itu ada mazhab dia. Sidang hadirin rahmat sekalian, itu sikit. Nanti kita kongsikan. Baik, disiplin ilmu fardu ain. Ini yang penting. Ilmu akidah, dua imam yang menyusun disiplin ilmu akidah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Asy'ariyah, dan yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ni tuan-tuan, cuba ingat balik dalam tab khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat di akhirnya, sebelum khatib doa, dia akan minta mudah-mudahan kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Ini imam ahli sunnah wal jamaah, dua orang dalam akidah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita nak belajar akidah, pastikan disiplin ilmu dua imam ini. Kitab dua imam ini tuan-tuan. Jangan kita buka kitab yang lain. Maksudnya nanti tak, kita bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia akan terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Baru-baru ni bulan lepas, seminar di Jabatan Mufti Negeri Perak. Seminar apa tuan-tuan? Seminar Raja Nazrin Shah. Dalam ucapan Mufti Negeri Perak, Sahibul Samahah, Datuk Dr. Wan Teh, antaranya beliau mengatakan dalam surat khabar keluar, satu golongan Wahabi terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Titik. Tak payah nak hurai dah tuan-tuan. Kita pun faham. Maksudnya hati-hati dalam akidah. Pastikan dua imam ini, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, disiplin ilmu akidah yang disusun oleh dua ulama ini. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu fiqh ataupun fiqh. Pastikan disiplin ilmu dalam mazhab Syafi'i. Negara kita Malaysia, dalam kita berfiqh mazhab Syafi'i. Solat kita, puasa kita, dan kebanyakannya mazhab Syafi'i kita kena guna. Sebab apa tuan-tuan? Boleh tak ada yang nak solat tapi dia nak pakai mazhab Maliki? Dia nak wuduk mazhab Syafi'i, dia nak solat mazhab Maliki contoh. Boleh tuan-tuan? Boleh, tapi kat rumah. Jangan tunjuk dekat orang ramai. Pandai sangat. Maksudnya dia tunjuk kat orang rumah. Contoh tuan-tuan yang angkat telunjuk, mazhab Maliki dia pusing jari tu.
Apa beza tuan-tuan dengan mazhab Syafi'i angkat jari tu? Mazhab Syafi'i angkat jari tu dia ada lebih 10 hadis yang menghuraikan tentang angkat jari telunjuk. Manakala mazhab Maliki pusing jari tu hanya ada satu sahaja hadis. Mana kuat tuan-tuan? Yang lebih 10 hadis ke yang satu hadis? Bukan kita nak bandingkan mazhab Syafi'i Maliki. Maksudnya mana yang kuat? Sudah tentulah mazhab Syafi'i lagi kuat. Sebab tu jangan kita kata pandainya orang tu. Mazhab Maliki tu pusing jari. Rupa-rupanya kalau dia belajar dia tahu. Itu ada satu saja hadis. Yang mazhab Syafi'i dia ada lebih 10 hadis. Sidang hadirin rahmati sekalian. Baik, kemudian pastikan waktu kita solat, wuduk kita wuduk mazhab Syafi'i, batal wuduk mazhab Syafi'i. Kadang-kadang awak campur kan. Dia kata nak batal wuduk mazhab Hanbali lah. Boleh sentuh kulit lelaki perempuan. Mazhab Hanbali. Tak tuan-tuan. Sebenarnya pandangan yang waktu di Mekah yang mengatakan sentuh kulit guna mazhab Hanbali tak tepat tuan-tuan. Ada pandangan yang dhaif, pandangan yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Itu sebenarnya bukan senang-senang. Bukan senang-senang nak tukar ambil wuduk mazhab Syafi'i, batal wuduk mazhab Hanbali. Tak tuan-tuan. Dia ada. Maksud ada pandangan dhaif, pandangan yang lemah yang membolehkan. Maksudnya bersentuh kulit lelaki wanita depan Kaabah. Bayang tuan-tuan, kita ada wuduk. Kalau kita tak sentuh orang perempuan lalu dekat kita, dia sentuh kita. Maka tengok keadaan. Itu antaranya. Baik, kemudian yang ketiga, tasawuf. Tasawuf ada dua imam, iaitu yang pertama Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Al-Ghazali juga ulama mazhab Syafi'i. Hebat tuan-tuan. Imam Ghazali ni dia ulama dalam fiqh mazhab Syafi'i, tasawuf dia ulama. Apa maksudnya tasawuf? Pengasas tasawuf. Dia ada kitab dia, apa dia? Ihya Ulumuddin. Tu kitab dia. Ulama memuji kitabnya apa tuan-tuan? Kalaulah seluruh kitab tentang ilmu Islam hilang kecuali Ihya Ulumuddin, maka sudah cukup kitab Ihya Ulumuddin untuk dijadikan panduan dalam hidup. Ni tuan-tuan. Cari kitab tu. Kemudian Imam Al-Ghazali juga ada mengarang kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, jalan permulaan hidayah. Dia menghimpunkan sunnah Nabi SAW, kehidupan Nabi daripada bangun tidur sampai tidur balik waktu malam. Dia ada dalam kitab tu, boleh cari. Baik, kemudian yang kedua, Imam Junaid Al-Baghdadi. Ni ulama tasawuf. Setelah kita khatam, ni tuan-tuan, saya punya perancangan, kitab ni dia ada 6 jilid. Sebenarnya kitab ini dia ada 6 jilid tuan-tuan. 6 subjek tadi tu, dia ada 6 jilid. Maksudnya apa? Ada di sebuah institusi pengajian dia buat 6 kitab ini, 6 jilid. Belajar dalam masa 2 tahun, khatam 6 jilid ilmu fardu ain. Di hari convocation dianugerahkan sijil pengajian Islam. Ni tuan-tuan. Dan saya bawa kitab ini 6 jilid di surau dan di masjid. Saya rancang satu kitab tuan-tuan. Kita ada kuliah maghrib setahun 12 kali. Itu pun kalau 12 kali. Satu kitab kita boleh habis dalam 24 kali perjumpaan. Maksudnya 2 tahun. Silibus saya dah susun. Silibus dah susun 2 tahun satu kitab. InsyaAllah khatam. Maksudnya tuan-tuan, 6 kali 2 12 tahun InsyaAllah. Kalau dipanjangkan usia, kita akan khatam 6 jilid ilmu fardu ain. Ini sedang hadirin rahmati sekalian. Dan kita akan anugerahkan apa? Sijil fardu ain. Kita pun tampil letak dekat rumah tuan-tuan. Contoh, anak kita tanya, cucu kita tanya, ni sijil apa ni? Ini sijil fardu ain 6 subjek. Kita bukan nak bangga tuan-tuan. Maksudnya apa?
Kita nilai diri kita sendiri, dah selesai ke belum ilmu fardu ain dalam diri. Tak payahlah kita tengok jiran sebelah ke, orang sebelah ke, kawan kita, tak payah. Kita tengok diri kita sendiri. Apa buktinya? Buktinya kalau kita ada contoh sijil. Sijil ni kita pernah mengaji, pernah belajar ilmu fardu ain. Sebab apa tuan-tuan? Nanti malaikat muka dan nakir tanya nanti, apa kita nak buat? Kita boleh kata ada sijil, contoh. Bukan saja apa, sijil tu macam bukti saja, bukan kita nak bangga, tapi ada kegunaannya. Maksud kita dah dalam hidup kita pernah belajar ilmu fardu ain. Sidang hadirin dirahmati sekalian. Baik, mudah-mudahan setelah khatam 6 jilid kitab, kita akan keluarkan sijil fardu ain ataupun sijil asas pengajian Islam. Moga-moga dapat melahirkan masyarakat yang berilmu fardu ain, yang lengkap dan berakhlak mulia. Wallahu alam. Baik, sekadar itu urusan kita. Kita buka kalau ada pertanyaan, dan saya nak lebih kurang 5 minit tuan-tuan, boleh? Ni yang akhir ni memang saya nak simpan 5 minit. Baik, ada soalan? Baik, kalau tak ada sebuah lagi buku tuan-tuan. Ni sahabat saya karang, tebal juga tuan-tuan. Syurga yang dirindui, bicara Nabi dari hal syurga. Sahabat saya karang, Al-Fadil Ustaz Muhammad Zul Khairi Muhammad Noor. Di atas tuan-tuan, best seller. Best seller ni, kalau kita pergi kedai buku ke, orang cari tuan-tuan, dia nampaknya buku ni dia akan ambil, beli. Sebab apa? Apa isi kandungan di dalam tuan-tuan? Saya tuan-tuan dapat buku ni, saya baca dia ada 56 kisah ahli syurga. Ni tuan-tuan, tanya dalam masjid ni, semua nak masuk syurga tak? Sudah tentu ya. Kita tanyalah semua umat Islam, nak masuk syurga? Ya, kami semua nak masuk syurga. Persoalannya tuan-tuan, tahukah kita bagaimana suasana dalam syurga? Tahu tak tuan-tuan suasana? Suasana dalam syurga. Tu kita nak tahu. Dalam ni ada 56 kisah ahli syurga. Saya baca tajuk nombor 1 tuan-tuan. Habislah dia ada dalam 4 ke 5 line. Habis. Rasa nak baca tajuk nombor 2. Baca tajuk nombor 2. Rasa nak khatam. Alhamdulillah saya dah khatam, tapi kena ulang balik. Sebab tak lekat pun, kita khatam laju. Tengok. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni saya nak kongsi 4 kisah ahli syurga. Saya kongsikan dengan persoalan. Baik, soalan nombor 1 tuan-tuan. Berapakah usia umur ahli syurga? Siapa tahu tuan-tuan? Nak masuk syurga tak? Nak. Berapa umur ahli syurga? Kan dia ada syarat. Syarat-syarat ahli syurga. Sekian-sekian, umur sekian, tinggi sekian. Dia ada syarat dia tuan-tuan. Mana boleh main masuk je. Siapa tahu? Ada? Agak-agak boleh? Ada? Tak ada? Baik, saya kongsilah ringkas. Tuan-tuan untung saya nak baca 4-5 line tuan-tuan baru dapat jawapan. Umur ahli syurga sekitar 30 hingga 33 tahun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya, kemudian perawi hadis mengatakan umur yang paling tepat, paling rajih, iaitu usia ahli syurga 33 tahun. Ni tuan-tuan. Buku ni apa isi kandungannya tuan-tuan? Diceritakan oleh orang yang berpengalaman, pernah masuk dalam syurga dan pernah bermimpikan suasana dalam syurga, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya betul berlaku. Ni tuan-tuan. Apa hikmah tuan-tuan?
Sebab tu ada cerita, seorang wanita tua, dia datang jumpa Rasulullah. Zaman Rasulullah, tuan-tuan. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam syurga ada tak orang tua?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dalam syurga tak ada orang tua. Yang ada tadi umur 33 tahun dalam syurga." Wanita ini sedih, hiba. Dia pun balik rumah, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan sahabat dia, kawan dia. Dia kata, "Nanti kamu pergi rumah wanita ni, kamu cerita dekat dia, memang dalam syurga tak ada orang tua. Walaupun orang tua yang masuk syurga, automatik dalam syurga dia akan bertukar menjadi umur 33 tahun." Subhanallah, tuan-tuan. Maksudnya apa? Jangan berangan-angan orang tua dalam syurga. Tak ada. Ni tuan-tuan, maksudnya kita tahu, oh ciri-cirinya mesti orang muda. Orang tua masuk syurga, dia masuk dalam syurga, dia bertukar menjadi umur usia 33 tahun. Subhanallah, apa hikmah dia, tuan-tuan? Sahabat saya kesimpulan dia buat, hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala nak melihat di usia 33 tahun. Cuba kita fikir, tuan-tuan, umur kita 33 tahun, kita buat apa? Usia 33 tahun Allah nak melihat amal soleh, bekalan dunia ni, persiapkan bekalan, bangun malam, tahajud dan sebagainya. Banyakkan sedekah, banyakkan solat, banyakkan solat sunat, supaya Allah, betapa adilnya Allah membalas nikmat dalam syurga usia 33 tahun. Allahu Akbar, tuan-tuan. Maksudnya apa? Allah nak tengok usia 33 tahun, beramal soleh, berhempas pulas, siapkan bekalan, barulah adil Allah balas 33 tahun usia ahli syurga. Ni tuan-tuan. Macam mana nak buat, tuan-tuan? Kita semua dah lebih 33. Saya pun dah dekat 40. Maksudnya apa, tuan-tuan? Sekarang. Jangan tunggu dah. Sekarang. Nak masuk syurga bila? Sekarang. Persiapkan amal soleh, persiapkan bekalan, persiapkan segala-galanya di dunia tempat amal soleh, supaya kita dibalas selayaknya oleh Allah usia ahli syurga 33 tahun. Ini tuan-tuan dirahmati sekalian. Maksudnya apa? Contoh, dalam kita menunaikan salat fardu 5 waktu sehari semalam. Katalah satu hari itu kita uzur, kita sakit. Katalah sakit, tak larat nak solat. Apa motivasinya, tuan-tuan? Motivasinya kita solat macam usia 33 tahun. Dengan berdiri tegaknya, dengan bacaan Fatihahnya, dengan apa kelakuan, rukun fi'li, rukun qawli, kita solat macam usia 33 tahun. Barulah setimpal, tuan-tuan, Allah balas dalam syurga usia 33 tahun. Puas hati, tuan-tuan. Kalau tak nak, memang 33 tahun umur dalam syurga. Baik, itu yang pertama. Yang kedua soalannya, apakah hidangan pertama disediakan kepada ahli syurga? Makanan dan minuman. Apa, tuan-tuan, agak-agak? Dekat dunia ni apa yang paling sedap? Sedikit pengalaman. Kita mutawif, kita bawa jemaah umrah, kita akan cerita. Orang Arab ni, makanan pertama dia nasi Arab unta. Itu nombor 1. Nombor 2, nasi Arab kambing. Nombor 3, nasi Arab ikan. Nombor 4, nasi Arab ayam. Ayam dia jatuh nombor 4, tuan-tuan. Itu di mana? Di dunia.
makanan orang Arab. Dalam syurga, dalam hadis disebutkan, makanan yang pertama dihidangkan kepada ahli syurga yang baru masuk dalam syurga, dihidangkan hati ikan. Pelik tuan-tuan. Selalu kita pergi pasar, kita beli apa? Telur ikan kan? Telur ikan. Kemudian ada yang orang yang banyak berada sikit cuba beli ikan paling mahal. Ikan salmon. Berapa harga dia sekilo? Ratusan ringgit. Ikan salmon sedap. Sedap tuan-tuan, mahal ikan tu. Sekilo RM100 harga dia. Kita kata, takkan hati ikan disediakan dalam syurga? Ya, hati ikan. Mungkin kita kata tak sedap. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan hati ikan untuk makanan hidangan pertama ahli syurga. Ni tuan-tuan, mungkin kita kata tak sedap. Itulah makanan paling dalam syurga. Semua nikmat, semua paling sedap, paling hebat, semua dalam syurga. Kemudian dihidangkan daging lembu. Bukan daging lembu dunia. Daging lembu dunia mana bahagian sedap tuan-tuan? Batang pinang kan? Dalam syurga daging lembu lebih dari batang pinang lagi sedap, nikmat, lazat. Kat dunia kita daging lembu tu kadang tak empuk lah, liat lah. Dalam syurga lembut, tulang pun tak ada. Tulang pun senang makan dalam syurga. Semua nikmat. Sebab apa tuan-tuan? Dalam syurga dia tak ada buang air besar, tak ada. Buang air kecil, tak ada. Buang kotoran, tak ada. Kalau kita berpeluh, ahli syurga berpeluh, peluhnya akan mengeluarkan haruman kasturi. Allahu Akbar tuan-tuan. Rasa-rasa nak masuk syurga cepat. Tapi tunggulah, kita ada step dia. Ni tuan-tuan rahmati sekalian. Baik. Kemudian dihidangkan dengan air salsabila. Kita dengar tuan-tuan, ketika Nabi SAW beri minuman air telaga Haud ataupun telaga Kausar. Itu di mana tuan-tuan? Lepas padang mahsyar. Padang mahsyar kita akan pergi ke timbangan mizan. Kita akan pergi ke telaga Haud, telaga Kausar. Nabi bagi minum air telaga Kausar, menghilangkan dahaga selama-lamanya. Itu di mana tuan-tuan? Belum lagi dalam syurga. Dia lepas mahsyar. Sidang hadirin rahmati sekalian, dalam syurga digambarkan sungai yang lebih putih daripada susu, sungai susu. Sungai yang airnya manis melebihi madu, sungai madu. Air salsabila memang sedap, paling nikmat dalam syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Mereka ahli syurga dihidangkan hati ikan, daging lembu, air salsabila. Mereka meraihkan kegembiraan, keseronokan, kenduri kendara disebabkan dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar tuan-tuan. Barulah semangat kita. Nanti esok jumpa kawan. Kamu tahu ke berapa usia ahli syurga? Mendapatkan buku ni tak ada satu lagi rasanya. Sebab memang habis. Baik, antaranya yang ketiga kan. Dah dua dah, tiga. Baik, tiga ni soalannya, bagaimanakah keadaan seekor burung dalam syurga? Ni tuan-tuan, dekat dunia pernah tak makan burung puyuh? Beli burung puyuh, makan, goreng dia, makan. Sedap tak tuan-tuan? Isi dia banyak tak? Sikit isi dia. Tulang dia banyak? Tulang banyak. Makan seekor puas tak? Tak puas. Ambil seekor lagi makan. Dalam hadis Nabi SAW menggambarkan seekor burung dalam syurga sebesar unta. Allahu Akbar tuan-tuan. Seekor unta besar dia.
Cuba bayangkan dekat dunia ni, unta tu terbang depan kita. Burung ni dalam syurga. Lagi besar burung tu dalam syurga. Unta yang kita tengok tu unta dekat dunia. Dalam syurga, seekor burung sebesar unta. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, leher burung sebesar leher unta. Memang unta lah, memang burung. Bukan burung unta. Unta sebesar unta dalam syurga. Bayang tuan-tuan, seekor burung sebesar unta dimakan oleh seorang ahli syurga. Makan kenyang. Kemudian dalam syurga, dia tak ada buai besar, buai kecil. Dah makan tu, perut dia akan kempis balik tuan-tuan. Makan balik sepuas-puasnya. Nak makan apa makan dalam syurga, sepuas-puasnya. Seekor burung sebesar unta tak puas, ambil lagi seekor. Ni tuan-tuan, kita seekor unta dekat dunia ni, kita makan, buat kenduri kan, ramai-ramai makan. Kalau tuan-tuan makan nasi Arab unta tu, alah dia bagilah petak-petak daging 2-3 getul je. 2-3 getul daging unta, nasi Arab unta tu. Kita boleh buat kenduri kendara di dunia. Dalam syurga, seekor burung sebesar unta dimakan oleh seorang ahli syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Apa hikmahnya? Kalaulah dekat dunia ni makan burung puyuh, rasa tak puas tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dalam syurga burung sebesar unta. Baik, kemudian yang keempat, ni yang terakhir, iaitu kalau tuan-tuan dengar kisah ini, rasa tak puas hati pun ada. Kalau tuan-tuan dengar kisah yang keempat ini, rasa sakit hati pun ada. Apa dia tuan-tuan? Orang fakir masuk syurga setengah hari lebih awal. Kemudian barulah orang kaya masuk syurga. Sakit hati ya tuan-tuan? Rasa-rasa dekat dunia ni nak jadi orang fakir. Sebab apa tuan-tuan? Setengah hari awal masuk syurga, berbanding baru orang kaya masuk syurga. Kalau dekat dunia tuan-tuan, setengah hari berapa jam? 12 jam. Kan kita ada sehari 24 jam. Setengah hari 12 jam. Yang ini setengah hari ini dalam syurga, hari akhirat. Hari akhirat digambarkan sehari hari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Maksudnya setengah hari akhirat bersamaan 500 tahun dunia. Lama tak tuan-tuan? Umur kita berapa? Umur kita, katalah dalam hadis disebut, umur umatku sekitar 60 hingga 70 tahun. Yang lebih tu kelebihan masing-masing. Katalah 60, 70 umur. Tadi setengah hari lambat masuk syurga tu, berapa lama? 500 tahun. Orang fakir masuk syurga, 500 tahun kemudian baru orang kaya masuk syurga. Sebab tu kata tuan, rasa-rasa nak jadi fakir dekat dunia ni, tak apalah orang tengok, alah orang fakir miskin lah kamu ni kat dunia. Tak apa tuan-tuan, Allah janji awal masuk syurga 500 tahun daripada orang kaya. Apa hikmahnya tuan-tuan? Hikmahnya, orang fakir dia tak ada harta nak dihisap, maka cepat masuk syurga. Orang kaya harta banyak, dihisap, lama dihisap. 500 tahun kemudian baru orang kaya masuk syurga. Ini tuan-tuan. Tetapi ada tetapinya. Tetapi darjat dalam syurga dia bergantung kepada amal soleh, amalan kita di dunia. Bagi orang kaya yang dermawan, orang kaya yang bayar zakat, orang kaya yang wakaf, orang kaya yang banyak sedekah, orang kaya yang bina masjid, bina sekolah, bina beri kebajikan kepada umat Islam,
hebat darjatnya dalam syurga. Itu kalah pula orang fakir. Sebab orang kaya dia ada harta, dia guna harta dia ke jalan kebaikan, maka Allah angkat darjat dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti teringat kisah tuan-tuan, sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Pernah dengar tuan-tuan, ada yang kata dia masuk syurga lambat sebab harta dia banyak. Itu kisah yang tidak sahih. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar ke syurga, hadis Nabi tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar ke syurga, Sayyidina Umar ke syurga, Sayyidina Osman ke syurga, Sayyidina Ali ke syurga, dan 6 sahabat lagi termasuk Sayyidina Auf, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ke syurga. 10 sahabat dijamin syurga. Mereka ini siapa tuan-tuan? Masuk syurga tanpa hisab. Dia tak perlu lalu tol. Tol kat mana? Lepas pada mahsyar, kita akan pergi ke timbangan mizan. Di timbangan mizan, 10 sahabat Nabi ini dia tak perlu lalui timbangan mizan, tak perlu lalu tol. Dia terus ke titian sirat. Titian sirat, habis titian sirat ke syurga ataupun ke neraka. Sidang hadirin rahmat sekalian, maksudnya apa? Kata Abdul Rahman bin Auf masuk syurga lambat sebab dia orang kaya, banyak harta, tidak sahih. Maka jaga-jaga. Maksudnya ada benda yang kita baca, kita kena nilai balik. Sebab mereka dijamin syurga. Macam mana kita tuan-tuan? Belum lagi dijamin nama kita tak ada lagi, tak senarai lagi ahli syurga. Dan kita pun baru nak tahu ciri-ciri ahli syurga. Maka sama-samalah, InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi sikit tajuk, kita kongsikan apa kesimpulannya tuan-tuan. Kesimpulannya saya nak ambil, kita jadikan kisah ahli syurga sebagai motivasi kita dalam kita mempersiapkan amal soleh, mempersiapkan bekalan, mempersiapkan persiapan di dunia. Mudah-mudahan kita boleh bawa persiapan kita itu, dan yang ditimbang di timbangan mizan iaitu pahala. Kita tak bawa amalan kita, kita bawa pahala. Pahala kita akan ditimbang di timbangan mizan, dan seterusnya kita akan dibawa ke sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Dan motivasinya, contoh kita solat. Kita solat sungguh-sungguh. Sebab tu disebut solatlah apa? Solat seolah-olah kita selepas solat kita akan meninggal. Macam mana solat kita tuan-tuan? Sudah pastilah Fatihahnya terbaik, rukuknya terbaik, sujudnya terbaik. Dan kita ingat amalan pertama yang akan dihisab iaitu solat. Apa password nombor tuan-tuan? 244 34. Ingat sampai bila-bila tuan-tuan password. Solat account untuk diletakkan pahala. Sebab tu tuan-tuan, solat tiang agama. Kalau tak solat, puasalah banyak mana pun, zakatlah banyak mana pun, pergi hajilah banyak mana pun, pahala ni nak letak mana tuan-tuan? Kalau tak ada account pahala. Account pahala ni apa? Solat. Dua passwordnya apa? 244 34. Maka sebab tu orang kata dia apa, waktu dia dihisab dia akan tanya solat. Kalau solat tak sempurna akan ditanya solat sunat. Kalau solat sunat tak sempurna juga, semua amalan lain akan tertolak. Sebab syarat untuk diterima amalan lain, puasa, zakat, haji dan sebagainya, bergantung kepada solat. Maka mudah-mudahan kita persiapkan, sidang hadirin rahmati sekalian. Sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Mohon maaf kalau ada terlebih masa ataupun terkurang bicara dan sebagainya. Dan kita tutup dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'al dinana li nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa zunubana ya Allah zunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautus syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudahkanlah urusan kami untuk mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 5 tempat. Tempat yang pertama ketika mana di padang mahsyar, tempat yang kedua ketika mana di timbangan mizan, tempat yang ketiga ketika mana di telaga Haud, telaga Kausar, tempat yang keempat ketika mana di titian sirat, dan tempat yang kelima ketika mana di dalam syurga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat masuk ke syurga-Mu bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.